Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita menggunakan kitab Asas Aqidah Islam. Kita dah sampai pada muka surat 264. 264. Tajuk baru iaitu neraka dan syurga. Jadi, tajuk kita pada malam ini berkaitan dengan neraka dan syurga. Di bawah tajuk ini ada beberapa perbahasan. InsyaAllah kita akan lihat satu persatu insyaAllah. Maka Syekh Abdul Aziz Omar Ahmad menyatakan dalam kitab beliau, neraka ialah tempat azab yang disediakan kepada orang-orang yang menderhakai terhadap hukum-hukum Allah. Dia bagi tahu kat kita bahawasanya neraka adalah bukan tempat seronok. Dia sebut tentang tempat azab, maksudnya tak seronok. Azab ni benda yang kita tak seronok. Dan ianya disediakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang derhaka terhadap hukum Allah. Jadi ulama kita pernah sebut berkaitan dengan ini, iaitu berkaitan dengan neraka Jahannam ini. Ianya multaqal usati wal kafarati, iaitu tempat himpun, tempat pertemuan orang yang derhaka dan juga orang-orang yang kafir. Ini kata neraka ini. Kan? Disebut di sini orang-orang yang derhaka terhadap hukum Allah, itu satu. Boleh kita kata daripadanya usah, iaitu ahli-ahli maksiat. Dan jangan kita lupa ini yang sebenarnya yang Allah Ta'ala sediakan api neraka, iaitu kepada orang-orang yang kafir. Bila sebut tentang orang-orang kafir ini, saya tertarik hati dengan satu kitab nama dia Al-I'jazul Adadi fil Quran. Al-I'jazul Adadi, apa maksud dia? Hitungan yang menakjubkan. Jadi kita boleh terjemah yang kata i'jaz, mukjizat, satu yang mengherankan. Apabila kita selidik, apabila kita siasat, angka-angka ni, adat maksudnya apa? Angka. Ianya menakjubkan. Yang Allah Ta'ala turunkan ayat sucinya, dan apabila dikira, dihitung, dia satu yang memeranjatkan kita. Kan? Baik, jadi saya tak mau sebut ke semua. Jadi saya sebut tentang ni, yang kita sedang sebut ini apa dia? Tentang kafir. Al-Kafirun dalam Quran 30 juzuk, daripada mula surah sampai ke tamat surah, sebanyak 154 kali. Ni kitab tu siapa yang susun? Syekh Abdul Razak Naufal. Syekh Abdul Razak Naufal cukup luar biasa. Dia buat kajian Al-Kafirun dalam Quran 154 kali. Jumpalah kat mana pun kira, jumlahnya 154 kali, bersamaan dengan an-nar wal hariq.
neraka dan kebakaran juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran 154 kali. Ni yang kata i'jazul adadi fil Quran. Baik. Bila sebut orang-orang yang menderhaka, tak apalah yang tu. Tapi jangan kita lupa yang asal, iaitu kalangan orang-orang yang kafir. Dan kesesuaian pula Quran, jumlah yang sama 154 kali. Kafirun dengan neraka dan kebakaran yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Perkataan neraka telah disebut oleh Al-Quran dengan kalimah an-nar. Kita baca Quran, kita jumpa kalimat ni, an-naru. Apa maksud dia? Neraka lah. An-naru yang bererti api. Api, tapi jangan samakan api neraka dengan api dunia ini. Tapi buat apa? Buat permulaan ini, mau kita nak tahu api itu apa dia? Kita dah tengok, kita dah sentuh, kita mengalami. Itu, tapi ianya juzuk kecil daripada api neraka Jahannam. Ni api dunia tak. Api dunia kita pun kita tak tahan. Tak tahan tuan-tuan. Ada yang hangui. Sama ada terbakar dengan kereta dia. Atau dengan rumah dia sekali. Atau dengan kekejaman pihak tertentu. Buat api besar-besar, lempak. Banyak kejadian yang macam tu. Kan? Jadi bila kita dapat berita macam tu, kita sedih. Kita doalah mudah-mudahan mereka yang dizalimi itu, Allah Ta'ala tempatkan di tempat yang baik. Iaitu sebagai tempat ataupun alat penyiksaan yang sangat digeruni. Apa dia? Api neraka tu. Gerun. Api dunia pun kita dah gerun. Terbakar. Kelang getah. Saya mengaji dekat Semanggui Perak dulu masa sekolah menengah. Tak jauh dengan asrama sekolah ni. Kelang getah. Masa kebakaran dia. Kita duduk kat asrama rasa bahang. Macam manalah orang yang duduk dalam tu. Dia api dunia. Kebakaran beberapa hutan. Contoh dia kan. Padam tu berapa hari. Minta bantuan daripada negara jiran. Mailah tolong padam siapa? Bukan senang nak padam. Tu api dunia. Ni api akhirat tuan-tuan. Yang nama dia api neraka, patut kita gerun. Dan kita baca sikit. Kita petik daripada Suratul Fajri ayat 22, 23 dan 24. Kita ambil 3 ayat sudah daripada Suratul Fajri. Apa Allah Ta'ala sebut tentang api neraka ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. 3 ayat. Suratul Fajri. Apa arti dia? Ini satu tuan-tuan. Biarlah kita boleh reti segala makna bacaan ayat-ayat Quran. Sonok kalau kita reti makna dia. Bukalah terjemahan. Duit banyak ada. Kan terjemahan Quran tak larat beli. Lain kalau tak ada, tak bayar, tak apa. Sabar. Tapi kalau hendak 1000 daya ni, dia pinjam kat kawan kitab terjemahan Quran. Atau rajin main masjid. Kat rak kitab kita ada terjemahan Quran. Kita nak ambil makna dia.
Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah Ta'ala perintah supaya malaikat ini berbaris-baris. Sudah datangnya perintah Allah. Wal malaku saffan saffa, maka para malaikat bersusun-susun, berbaris-baris. Saf. Ni yang kita duk sebut saf-saf ni. Saffan saffa, saf. Jadi nak sebut saf bagi betul lah, saf. Kan? Bukan sauh. Ni pun satu juga. Sauh. Sauh. Pakai kerja kat lop belakang ke apa ni, duk sebut sauh. Kan? Apa sauh, saf. Kan? Barulah nama dia baris, kan? Tapi kita sebut saf. Kan? Sawu sufufakum, itu barulah ayat dia. Luruskan saf-saf kamu. Sawu sufufakum. Kan? Ni sauh, tak apalah. Kadang tulis tu kat depan tu. Perkataan sauh tu. Kawan dah dia reti, dia kata mana nak tulis tengok. Kan? Kuala sebut mereka tak berapa nak faham. Kan? Dia tulis sauh betul-betul. S-A-U-H. Sauh. Tak tahu, tak ingat masjid mana pun tak tahu. Baik, itu ayat 22. Kan? Allah perintah, malaikat bersusun-susun. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Didatangkan pada hari tersebut neraka Jahannam. Ni. Waktu mana ni? Waktu selepas daripada kebangkitan. Lah ni api neraka Jahannam duduk kat situ lah. InsyaAllah Ta'ala buat kat situ. Nanti bila kebangkitan di padang mahsyar nanti, maka Allah Ta'ala akan arahkan wa'mai api neraka Jahannam. Yauma idzin yatazakkarul insan. Dengan kegerunan tengok takut api neraka Jahannam di hadapan mata, maka ni puak-puak kafir, puak-puak yang usah, yang dahaka kepada Allah Ta'ala, yauma idzin ketika itu yatazakkarul insan, baru dia nak rasa sedar, dia nak rasa insaf. Baru teringat kata apa aku buat lama ni tak betul. Tak berguna dah waktu tu. Menyesal. Tak berguna dah waktu tu. Wa anna lahu dzikra. Buat apa lagi peringatan ketika itu? Buat apa lagi nak sedar waktu itu? Siapa kata ni? Allah kata. Allah habaq siap-siap benda akan berlaku ni. Tu duk baca berapa kali, duk ulang baca. Tapi tak tahu yang tu. Buat apa lagi ketika itu barulah mana tazkirah. Zikra tu kita kata tazkirah lah. Ni waktu kuliah tazkirah waktu ni tak mau. Tak berapa lah kita. Reti banyak dah. Sana sini kita duk dengar. Tadi dah ada. Subuh tadi ada. Kuliah duha ada. Maghrib nak berapa lagi. Dia tak nampak. Apa yang kita sedang sebut ini sama ada kuliah ke atau nama tazkirah ke, suatu yang penting. Tapi ketika itu dia akan rasa betapa pentingnya kuliah ataupun tazkirah. Buat apa lagi? Wa anna lahu dzikra. Buat apa lagi? Berapa tahun dah aku bagi umur, Allah kata. Kat dunia dulu, tapi hang buat apa? Tapi kita yang penuhi waktu-waktu hidup kita ni, apatah lagi kita sekarang ini yang kita sebut sebagai membilang hari, usia kita ni pun sudah senja, pas nak maghrib dan sebagainya. Daripada dulu lagi kita duk kuliah sampai kelak, Alhamdulillah. Tapi yang kita sedih ni masih lagi yang khayal, yang tak tahu nak kata siapa jadi macam tu. Padahal otak sihat.
Dia tak apa mau nak mengaji ni. Ketika itu barulah mana tazkirah, mana tazkirah. Tak guna lagi lah tazkirah. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka berkatalah mereka yang menyaksikan kegerunan api neraka itu, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah sekiranya dulu aku buat amalan-amalan yang terbaik ketika hidup aku dulu. Tapi malangnya hidup aku dalam keadaan yang penuh dengan dosa maksiat. Tak peduli kepada perintah-perintah Allah Ta'ala dan sebagainya. Dia menyesal ketika itu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka 3 ayat ni kita nampak bahawasanya Allah Ta'ala tunjuk neraka Jahannam itu di hadapan khalayak. Terutama mereka-mereka yang menderhakai Allah Ta'ala dan juga mereka-mereka yang kufur kepada Allah Ta'ala. Betapa besar, betapa ngerinya api neraka Jahannam itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi